Okey, Assalamualaikum kepada pelajar tingkatan UKAK. Kamu semua apa khabar? Saya harap kamu sihat-sihat sahaja. Apa? Saya tak dengar macam tak sihat. Okey, kalau kamu rasa badan macam tak sihat, demam, batuk dan sebagainya, pergilah ke klinik kesihatan dan hospital untuk membuat pemeriksaan lanjut dan mengetahui status kesihatan kamu. Kalau perlu makan ubat, makan ubat. Kalau kamu tak ada apa-apa urusan di rumah, hanya perlu duduk di rumah, buat kerja sekolah, tengok rancangan pendidikan, tolong ibu bapa kamu dan sebagainya lah. Tapi apa? Cikgu, saya kena keluar rumah, cikgu. Saya ada kerja nak kena buat kat luar rumah. Ada urusan. Okey, kalau kamu ada urusan di luar rumah, kamu mestilah menjaga SOP. SOP itu macam mana? Kamu mestilah jaga jarak 1 meter dengan individu-individu yang kamu jumpa di luar rumah. Pakai mask, pakai hand sanitizer. Lagi apa lagi? Bila dah balik ke rumah, mandi, basuh baju, rendam baju tersebut agar kita dapat mencegah dan mengekang penularan wabak COVID-19. Sebab apa? Sebab kita tahu negara kita malahan satu dunia tengah berperang dengan wabak COVID-19. Oleh itu, dengan kita mempraktikkan saranan pihak kerajaan untuk sentiasa menjaga SOP apabila di luar rumah dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan seterusnya menghapuskan terus wabak COVID-19 di negara kita dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa dengan penuh bebas dan sebagainya. Dan juga kita bebas untuk pergi ke mana saja, pergi ke sekolah dan aktiviti-aktiviti kita tidak terganggu seperti sekarang. Oleh itu, kita mestilah mengingatkan diri kita, insan-insan sayang rakan-rakan kita, insan-insan yang dekat dengan kita untuk sentiasa menjaga SOP agar penularan wabak COVID-19 ini dapat dikekang dan dihapuskan dengan serta-merta. Okey, itu pesanan saya buat kamu semua. Tetapi bukan itu yang saya nak tekankan dalam video ini. Apa yang saya nak tekankan, apa yang topik yang kita ingin belajar adalah mengenai surat kiriman rasmi. Jika kamu buka buku teks kamu, buku surat 3, yang bertajuk Semakin Hari Semakin Sihat. Okey, kalau kamu tengok aktiviti yang ditulis di dalam buku tersebut, pertama, baca surat kiriman rasmi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kedua, gunakan teknik bacaan 5W1H untuk mengenal pasti maklumat dalam surat. Okey, kamu baca surat kiriman rasmi dengan sebutan dan intonasi yang betul, kamu hanya perlu membaca di rumah saja, pastikan sebutan dan intonasi yang betul, tata bahasa kamu betul, perkataan yang kamu tuturkan itu betul dan sebagainya. Tapi saya akan tekankan teknik bacaan 5W1H ini untuk mengenal pasti maklumat dalam surat. Okey, apa itu teknik bacaan 5W1H ini? Saya macam tak faham lah cikgu teknik bacaan ni. Macam mana pula tu nak baca tu pula dia teknik bacaan 5W1H. Okey, tak apa. Saya akan terangkan kepada kamu sebentar lagi. Tetapi sebelum kita pergi kepada teknik bacaan 5W1H itu, saya nak beritahu kamu apa itu surat kiriman rasmi serta formatnya terlebih dahulu. Okey, surat kiriman rasmi ini merupakan penggunaannya digunakan dalam urusan rasmi atau formal. Tujuannya adalah pelbagai seperti untuk membuat permohonan, cadangan, sekejap ya, membuat permohonan, cadangan, memaklumkan sesuatu perkara, aduan dan sebagainya. Oleh itu, surat ini bertindak sebagai satu bentuk dokumentasi bertulis yang membuktikan bahawa satu urusan itu dilakukan. Format surat kiriman rasmi ini juga berbeza mengikut kepada pihak yang ditujukan seperti pihak sekolah, badan kerajaan serta organisasi korporat. Okey, macam mana format surat kiriman rasmi ini, cikgu? Okey, saya tunjukkan kepada kamu. Pertama, ketika kamu ingin menulis makluman di awal surat, pertama alamat pengirim. Alamat pengirim diletakkan di sebelah kiri. Alamat pengirim ni alamat kamulah. Kemudian garis bintang, jawatan dan alamat penerima. Penerima itu kepada siapa yang ingin kamu hantar surat tersebut. Okey. Keempat, tarikh. Tarikh itu pastikan di sebelah kanan namun selari dengan perkataan akhir alamat kamu. Kemudian panggilan hormat atau panggilan penerima tersebut seperti tuan, puan. Kemudian 6, tajuk. Tajuk tu perkara yang ingin kamu highlightkan atau yang ingin kamu tekankan terhadap ingin kamu highlightkan dalam surat tersebut lah. Tajuk apa yang kamu hendak sampaikan, perkara apa yang hendak kamu sampaikan dalam surat tersebut. Kemudian isi surat
Perenggan pertama tidak perlu kamu tulis nombor dan ditulis dari tepi surat. Kemudian perenggan kedua dan seterusnya kamu sebelum nak memulakan perenggan kedua tersebut, kamu perlu di awalnya perlulah ditulis nombor 2, 3, 4. Kemudian perenggan penutup tak payah tulis nombor lagi dah. Ditulis dari tepi surat. Kemudian pengakuan dan tanda tangan pengirim, iaitu pengakuan kamu dan tanda tangan kamu seperti yang benar, saya yang menurut perintah dan sebagainya lah. Kemudian nama kamu, pastikan nama kamu tu ditulis dengan huruf besar dan diletakkan dalam tanda kurungan. Kemudian jawatan pengirim, itu jawatan kamu, diletakkan di akhir sekali selepas nama kamu. Okey, itu mengenai apa kegunaan surat kiriman rasmi serta format penulisannya. Tetapi selepas ini kita akan pergi kepada teknik bacaan 5 labius dan 1 hash. Okey cikgu, apa itu teknik bacaan 5 labius dan 1 hash? Teknik bacaan 5 labius dan 1 hash ini adalah awalan kepada labius yang utama adalah what, apa yang terjadi atau apa yang ingin kamu sampaikan dalam surat tersebut. Seperti tajuk, what, apa yang ingin kamu sampaikan dalam surat berkenaan. Who, siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dalam surat kamu tersebut? Why? Kenapa perkara tersebut atau peristiwa atau aktiviti tersebut ingin dilakukan atau berlaku? When? Bila? Bila aktiviti atau perkara tersebut berlaku? 5. Where? Di manakah perkara tersebut berlaku? Atau terjadi? Di mana? 6. How? Bagaimanakah perkara tersebut berlaku atau terjadi? Macam mana kita nak buatkan sesuatu aktiviti itu atau perkara tersebut terjadi? Okey. Faham tak? 5 teknik bacaan 5 labius 1 hash ini adalah yang pertama, what, apa yang terjadi atau apa yang berlaku. Kedua, who, siapa, pihak semanakah yang terlibat. Ketiga, why, kenapa aktiviti atau perkara atau peristiwa tersebut berlaku, terjadi. 4, when, bila perkara aktiviti atau peristiwa tersebut berlaku. Where, di manakah perkara tersebut terjadi. How, bagaimana kita hendak jadikan perkara tersebut berlaku, bagaimanakah perkara tersebut berlaku. Apa dalam surat tu, kita nak kena pastilah dalam surat tu what, who, why, when, where, how. Okay. Kalau kamu faham, kita pergi kepada buku teks. Sekejap ya, saya share. Okay, kita nak cari who, what dulu. What tu, apa yang berlaku? What tu apa yang berlaku? Cikgu, what tu yang mana cikgu? Okey. Kalau kamu boleh nampak, what tu adalah what tu apa yang berlaku dalam petikan ini adalah, sekejap ya. Ni, kempen semakin hari semakin sihat, tajuk dia. What, apa yang ingin kita lakukan dalam surat ni? Surat ini adalah untuk mengadakan mengenai kempen kesihatan, kempen semakin hari semakin sihat, iaitu what. Ini adalah what. Kempen sehari. Saya minta maaf seandainya tak cantik. What. Kempen semakin hari semakin sihat. Dan who, pihak manakah yang terlibat? Pengetua. Okey, pengetua adalah yang terlibat. Pakar perubatan. Lagi yang mana lagi? Yang mana lagi? Ada lagi tak? Ada. Kamu tengok di sini. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid. Jadi, kempen ini dilaksanakan untuk para pelajar. Namun, pihak yang terlibat adalah pihak pengetua dan juga pakar perubatan kesihatan serta para pelajar. Ini adalah who. Okay, ini adalah who. Ini adalah who, iaitu siapa yang terlibat. Ni pelajar ni, kamu nampak tak?
Ni 3. Who. Who yang pertama adalah pengatua, pakar perubatan dan juga murid. What adalah tajuknya. Kempen semakin hari semakin sehat. Ini adalah what. What ni adalah apa yang kita ingin laksanakan, itu kempen semakin hari semakin sihat. Dan kemudian kita tengok where. Di manakah aktiviti ini akan dilangsungkan? Iaitu di mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari. Dengan kamu boleh kenal pasti where ni di mana. Kamu boleh tengok ketika pertama. Dengan hormat ni dimaklumkan bahawa Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari akan mengadakan. Dimaklumkan bahawa Sekolah Menengah Seri Jauhari akan mengadakan kempen semakin hari semakin sihat selama sebulan. Bermula pada minggu hadapan. Jadi, di manakah perkara ini akan berlaku? Iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari. Sini adalah Seri Jauhari. Jadi sini adalah where. Okay. When? Bilakah aktiviti ini akan dijalankan? Okey, kamu tengok sini. Bilakah aktiviti ini akan dijalankan? Kamu tengok. Bukan ya. Ini adalah tarikh. Surat ini dihantar kepada pakar perubatan kesihatan keluarga. Tapi bila kamu tengok di penggal pertama, when? Bila aktiviti ini akan dijalankan, kamu tengok selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Ini adalah bila aktiviti ini akan dijalankan, iaitu selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Jadi ini adalah jawapannya. Jawapan kepada when, bila. Ini adalah when. Ini adalah kepada when. Tapi cikgu rasa macam tak banyak tulis ni sekejap Jadi bawah sikit. When. When ini adalah dia naik ke atas ni. When adalah selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Ini adalah when. Okey. Kemudian why? Kenapa kita nak buat perkara ini? Adalah kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Okey, saya nak tanya kamu, itu sahaja ke? Macam tak? Okey. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Kemudian, dapat melahirkan generasi yang sihat, ceria dan berjaya. Itulah sebabnya kenapa kempen ini akan dijalankan. Kenapa? Untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi, serta dapat melahirkan generasi yang sihat, ceria dan berjaya. Itu adalah kepada why. Sekejap Bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Kemudian yang bawah ni dapat melahirkan generasi yang sihat dan berjaya. Itu adalah
Itu adalah Y. Kemudian kita tengok pada how. Macam mana aktiviti atau perkara ini akan terjadi? Okey. Kamu tengok pada perenggan kedua. Pihak kami ingin mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Tarikh dan masa ceramah tersebut bergantung pada kesesuaian masa pegawai perubatan tersebut. Jadi, yang manakah how? How ini adalah mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Ini adalah how. How ini bagaimana aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan mengundang pegawai perubatan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Ini adalah how. Sekejap ya. Ini adalah how. Okey. Kalau kamu tak faham, saya akan terangkan lagi. Who, what. What ni apa yang ingin dijalankan. Okey, jadi apa yang saya padam balik. Okey, what? Apa yang ingin dijalankan? Yang ingin what? What ni adalah apa? Apa yang ingin dijalankan? Apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Okey, apa yang ingin berlaku adalah kempen semakin hari semakin sihat. Okey, kita tengok kempen semakin hari semakin sihat. Kempen semakin hari semakin sihat ini adalah what? Kemudian who. Who ini siapa yang terlibat? Okey, siapa yang terlibat adalah pihak pengetua, pakar perubatan dan juga kalau kamu tengok kat sini adalah murid, kepada semua murid, para pelajar yang akan terlibat. Program ini untuk para pelajar murid. Jadi yang akan terlibat dalam aktiviti ini adalah dalam surat ini adalah pengetua, pakar perubatan dan juga para pelajar. Jadi ini adalah who. Siapa yang disebut di dalam surat ini. Siapa yang terlibat dalam surat ini. Kemudian kita pergi pada where. Where, di manakah aktiviti atau perkara atau aktiviti atau peristiwa ini akan berlangsung. Kamu tengok kat sini perenggan pertama. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa sekolah menengah kebangsaan Seri Johari akan mengadakan kempen semakin hari semakin sihat. Jadi dimaklumkan bila sekolah tu di manakah aktiviti akan berlangsung adalah di sekolah menengah kebangsaan Seri Johari. Jadi ini adalah where. Where itu di mana aktiviti ini atau perkara ini akan terjadi. Di sekolah menengah kebangsaan Seri Johari. Okey, ini saya terangkan lagi sekali untuk kamu supaya faham. Kemudian when, bilakah akan berlaku? Okey, kamu jangan tertipu pada tarikh pada tarikh 20 Januari ini bukan berlaku. Tarikh 20 ini adalah bukan tarikh yang berlaku sesuatu aktiviti tersebut. Ini adalah
surat ini dikirim pada tarikh apa, pada hari apa, itu 20 Januari 2000 tertentu. Okey. Tarikh bila aktiviti ini akan dijalankan adalah kamu baca balik dengan hormatnya dimaklumkan bahawa sekolah menengah kebangsaan Seri Johari akan mengadakan kempen semakin hari semakin sihat selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Bila dia nak adakan? Selama sebulan bermula pada minggu hadapan. Jadi inilah jawapannya, iaitu when. Ini adalah when. Kemudian kamu tengok pada why. Kenapa aktiviti atau perkara ini ingin berlaku atau ingin terjadi? Kenapa pengampu nak buat kempen semakin hari semakin sihat? Jawapannya adalah kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid. Ya. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Kemudian dapat melahirkan generasi yang sihat, ceria dan berjaya. Ini adalah apa? Why. Yang tanda hijau muda sikit ni, yang tanda hijau ni adalah why. Kenapa aktiviti ini dijalankan? Sebabnya adalah untuk meningkatkan kesedaran murid tentang aspek kesihatan, khususnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Kemudian dapat melahirkan generasi yang sihat, ceria dan berjaya. Kemudian how? Bagaimana benda perkara ini berlaku? Macam mana kempen kesihatan, kempen semakin hari semakin sihat ni boleh berjaya? Macam mana kalau kamu baca dalam petikan ini, pihak kami ingin mengundang pegawai perubatan. Okey, pihak kami ingin mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Tarikh dan masa ceramah tersebut bergantung pada kesesuaian masa pegawai perubatan tersebut. Mana jawapannya? How? Pihak sekolah ingin mengundang pegawai perubatan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Bagaimana aktiviti ini dapat dijalankan adalah dengan mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Jadi, dan tarikh dan masa ceramah tersebut bergantung pada kesesuaian masa pegawai perubatan tersebut. Jadi, macam mana aktiviti ini akan dapat berlangsung adalah dengan mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan semua murid. Tarikh dan masa ceramah tersebut bergantung pada kesesuaian masa pegawai perubatan tersebut. Ini. Ini adalah how. Ini adalah how. Bagaimana satu aktiviti, tak lawa sangat, tak apalah, asalkan kamu faham bagaimana aktiviti ini dapat dijalankan, iaitu mengundang pegawai perubatan tuan untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan kesihatan kepada semua murid. Jadi siapa? Who ni juga terlibat adalah ni. Ini adalah who, pengetua dia. Ini pengetua dia, pengetua Puan Hasanah, saya Hasanah binti Ahmad ni adalah pengetua. Akan tengok hurufnya huruf besar, serta diletakkan tanda kurungan, kemudian diletakkan sekolah, alamat sekolah pengetua tersebut. Okey. Jadi, kalau kamu dah faham, saya nak pelajar yang akses kepada video saya ini senaraikan. Sekejap ya. Saya salah tekan.
sekejap. Okey, saya nak kamu. Okey, saya dah padam balik. Saya nak kamu komen di bawah. Senaraikan apa itu who, siapa pihaknya, who apa yang berlaku atau apa yang ingin berlaku terhadap dalam buku teks ni. Kamu senaraikan who, what, where, when, why dan siapakah pihak-pihak yang terlibat itu. Saya nak tengok dan how juga. Macam yang saya bagi contoh tadi. What, who, what siapa, what apa yang ingin berlaku itu campaign semakin sihat. Saya nak kamu komen di bawah ini. Kamu nyatakan who, what siapa, who siapa yang terlibat, where di mana benda ni akan berlangsung. Saya nak 5 ini saja. Saya nak 5 ini kamu komen di bawah video saya ini. Kemudian tulis nama kamu di sini di bawah video ini untuk saya masukkan kehadiran kelas. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.